Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabri sekalian. Pelik tak pelik tuan-tuan dan puan-puan. Dalam pada kerajaan kata mereka nak jimat duit sana, jimat duit sini, tarik subsidi sana, tarik subsidi sini. Tengok-tengok perbelanjaan makin lama makin besar. Defisit makin lama makin banyak. Apa cerita ni? Apa yang kau belanjakan dengan duit kita orang ni sebenarnya? Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang bakal saya bincangkan dalam video ini agak kurang diperkatakan dalam mana-mana konten oleh sesiapa sahaja, tak kiralah orang-orang Perikatan Nasional ataupun para pemerhati politik. Mungkin tim saya dan Wabi Viral sajalah yang mungkin duk cerita pasal ini, serta mungkin Lim Sian Si dekat Facebook. Iaitulah berkenaan dengan kerajaan kita ini seolah-olahnya tindakan mereka berlawanan dengan apa yang telah berhasil sebenarnya. Kita semua tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang kerajaan kita ini cukup obses untuk mengurangkan defisit fiskal. Defisit fiskal ni maksudnya ialah defisit tahunan yang menjadi pembeza antara pendapatan kita dengan perbelanjaan kita. Dan biasanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tiap-tiap tahun kita akan menyaksikan pendapatan negara memang berkurangan berbanding dengan perbelanjaan. Perbelanjaan akan jadi lagi banyak. Jadi perbezaan ini kita panggil sebagai defisit fiskal. Kita masih lagi belum betul-betul dapat surplus dalam hal inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi oleh kerana reserve negara kita ni agak banyak, jadi kita still boleh hold on lah tentang benda ini. Tetapi bak kata kerajaan Madani sekarang, bak kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, antara keutamaan mereka ialah untuk mengurangkan defisit, mengurangkan perbelanjaan. Dan untuk memenuhi tujuan itu tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan kita dah buat macam-macam. Antaranya menarik subsidi sana, menarik subsidi sini, menyasarkan subsidi sana, menyasarkan subsidi sini, mengurangkan bantuan, nak mengurangkan pencen dan macam-macam lagi. Semuanya berkaitan dengan kesenangan dan apa yang dinikmati oleh rakyat telah ditarik atau dikurangkan satu persatu. Semuanya atas alasan untuk berjimat. Semuanya atas alasan untuk mengurangkan defisit fiskal. Sebagai contoh mudah, diesel telah diapungkan harganya, tidak lagi diberikan subsidi secara pukal dan kerajaan kata ini akan menjimatkan 4 bilion ringgit duit kerajaan secara asasnya. Dan tahun depan kita akan saksikan petrol RON95 pula yang akan ditarik kembali subsidinya. Sebelum ini kita tengok tarif elektrik juga telah ditarik subsidi dan tidak lagi diberikan secara pukal dan macam-macam lagi lah kalau kita nak sebutkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dekat sini. Tetapi itulah, dalam pada kerajaan kita ini, orang kata apa, cuba nak berjimat cermat kan, menarik subsidi sana sini sebagainya sampai menyusahkan rakyat. Sepatutnya lah kan, perbelanjaan negara untuk bajet tahun ini, terutamanya pembelanjaan untuk pengurusan, akan berkurangan. Dan sudah tentulah defisit juga akan berkurangan. Yalah, kerajaan jimat cermat kan. Tetapi yang kita dengar tuan-tuan dan puan sekalian, kerajaan telah mengumumkan jumlah bajet pada tahun ini ialah 421 bilion, di mana 335 bilion daripadanya merupakan perbelanjaan untuk pengurusan. Jauh lebih banyak berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bahkan untuk pembelanjaan pengurusan tahun ini saja menyamai perbelanjaan bajet keseluruhan untuk zaman Najib. Bayangkan. Dan dalam masa yang sama juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perbelanjaan untuk orang kata pembangunan makin lama makin menguncur. Jadi itu pun dah menjadi persoalan kita pada peringkat awalnya. Macam mana engkau kata dah jimat cermat dan itu dan ini sebagainya, tetapi tetap perbelanjaan pengurusan itu makin banyak, makin berlambak-lambak. Kau nak uruskan apa sebenarnya? Apa yang kau nak bayar? Apa duit yang kau nak gunakan sebenarnya ni? Apa benda yang harus kau tanggung? Tetapi argument itu saja tidak mencukupi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana pastinya anak apa-apa akan argue. Macam kau tiada sangat ekonomi. Kalau kau tiada sangat, cuba kalau kau bentangkan bajet dan macam-macam lagi. Baik. Di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin bawakan perbelanjaan dan juga defisit kerajaan untuk 3 tahun kebelakang ini. Tahun 2022, 2023 dan of course untuk tahun 2024, perkiraan dari bulan Januari sampai bulan Ogos pada tiap-tiap tahun. Adil dan saksama 6 bulan pertama untuk setiap tahun. Untuk tahun 2022 tuan-tuan dan puan sekalian, perbelanjaan negara kita ini ialah 225 bilion. Dan hasil negara kita pula ialah 173 bilion. Jadi secara asasnya, defisit pada tahun 2022 zaman Ismail Sabri ialah 52 bilion ringgit. Tetapi ini dapat difahami kerana pada zaman Ismail Sabri, kerajaan masih lagi terpaksa menanggung begitu banyak sekali bantuan-bantuan rangsangan dan sebagainya untuk membangkitkan negara daripada masalah COVID-19 dan juga PKP. Jadi memang tak mengherankanlah kalau belanja lebih banyak, pendapatan pun berkurangan, dalam sama juga defisit meningkat. Itu standard.
Dan pada tahun 2023, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat lihat defisit itu agak berkurang. Perbelanjaan ialah RM248.6 bilion dan hasil pula lebih kurang RM201.4 bilion, menjadikan defisit kerajaan pada ketika itu tahun 2023 ialah sebanyak RM47.2 bilion. Okeylah, negara berada di landasan betul untuk mengurangkan defisit fiskal. Cantik sekali. Tengok-tengok tuan-tuan dan sekalian, untuk 6 bulan pertama tahun 2024, perbelanjaan ialah RM253.4 bilion. Jauh lebih banyak berbanding perbelanjaan ketika pasca COVID, manakala hasil pula berkurangan banding tahun lepas, iaitu sebanyak RM198.2 bilion saja, menjadikan defisit negara kita ini bertambah kepada RM55.3 bilion. Jauh lebih banyak berbanding dengan tahun 2022 punya defisit. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anda kena ingat satu perkara tau. Macam saya sebutkan tadi, tahun 2022 adalah tahun pasca COVID. Negara baru nak bangkit kembali dari masalah COVID-19. Masih banyak lagi bantuan-bantuan yang hendak diberikan kepada rakyat dan sebagainya. Manakala tahun 2023 ialah fasa untuk orang kata apa, kerajaan menghentikan segala bantuan yang telah diberikan kerajaan terdahulu dan mereka cuba untuk rasionalkan itu ini sebagainya. Tu yang dapat 47.2 bilion tu. Tengok-tengok tahun ini tuan-tuan sekalian, di saat kerajaan telah berjimat cermat itu ini sebagainya, bahkan pada bulan Jun 2024 menyaksikan diesel telah diapungkan harganya, ditarik kembali subsidi, dan of course pemberian budi madani pun tidaklah semeluas mana. Tengok-tengok perbelanjaan kerajaan meningkat kepada 253.4 bilion, defisit meningkat kepada 55.3 bilion. Terbanyak berbanding 3 tahun kebelakangan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu yang kita pelik. Kerajaan ini kata nak berjimat cermat, nak mengurangkan defisit fiskal. Dalam masa yang sama juga, menarik itu, menarik ini sebagainya, segala bantuan dihentikan atau dikurangkan, saksi ditarik macam saya katakan tadi. Tetapi perbelanjaan pengurusan untuk belanjawan makin banyak. Defisit makin besar. Apa cerita sekarang ni? Kemana yang korang belanjakan duit ini? Apa yang korang bayar? Apa yang korang tanggung? Ini yang persoalan yang kita nak tahu. Tetapi masalahnya ahli-ahli parlimen kita nak tanya Menteri Kewangan tak boleh. Sebab Menteri Kewangan pun tak ada dekat parlimen sekarang ini masalahnya kan. Sebab Menteri Kewangan ikut Perdana Menteri jalan-jalan selama sebulan, langsung tak tahu apa cerita dekat parlimen sekarang ini masalahnya. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan, saya bangkitkan tentang hal ini bukan apa tahu. Sebab benda ini pelik bagi saya. Saya ni bukan pakar ekonomi. Saya tak belajar ekonomi pun. Saya cuma seorang peniaga biasa je, seorang usahawan. Bukannya seorang yang belajar ekonomi dapat CGPA 3.8 ke apa-apa ke macam akan tetapi sebagainya. Tetapi orang biasa yang tak reti ekonomi pun dah lihat benda ini. Engkau kata engkau jimat cermat. Tapi masalahnya belanja kau makin besar. Apa cerita sekarang? Ibarat macam kita ada anak lah tuan-tuan dan puan sekalian. Anak kita kata, oh tak apa ayah, lepas ni saya jimat, saya tak makan nasi dekat sekolah. Okey, tak apa. Tengok-tengok dia minta belanja lagi banyak. Masa makan nasi, minta belanja RM5. Masa tak makan nasi, tak nak makan apa-apa, dia minta RM10. Engkau kata kau jimat kat sekolah. Tapi kenapa makin banyak pula duit yang kau ambil? Apa yang kau belanja? Balance tak ada pula tu. Nampak tak dekat situ? Belum lagi saya cerita betapa bajet untuk 2024 yang sepatutnya hanya berjumlah 393 bilion saja telah disemak semula dinaikkan menjadi 407 bilion. Peningkatan 14 bilion ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak tahulah macam mana kerajaan kita ini berbelanja. Tak tahulah ke mana duit kita pergi. Dan saya pun tak faham mengapakah kerajaan yang konon-kononnya berjimat cermat ini sangat-sangat boros apabila berbelanja. Berbelanja dengan paling banyak dalam sejarah dan defisit yang paling besar dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Saya mengharapkan sangat agar video saya ini, argumen saya ini dapat perhatian mana-mana ahli parlimen pembangkang supaya mereka boleh ajukan soalan ini dekat dalam parlimen. Tak kiralah kalau Menteri Kewangan ada ke tidak ke, at least adalah Menteri Kewangan kedua. Walaupun sekarang ini beliau tengah sakit tekak kan. Tapi sekurang-kurangnya beliau boleh berikan jawapan bertulis. Mana pergi duit kita banyak-banyak? Kalau kau kata jimat sampai 4 bilion, jimat sampai ini sebagainya, then ke mana duit kita pergi? Apa yang dibelanjakan? Kalau tidak, mana mungkin perbelanjaan untuk pengurusan bagi bajet kita adalah yang terbesar dalam sejarah dan mana mungkin kita punya defisit juga adalah yang terbesar dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini. Hanya mereka sahaja boleh jawab soal ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ke ini salah satu formula tak berapa jadi yang digariskan oleh Menteri Ekonomi? Manalah tahu kan? Menteri Kewangan tak ada, Menteri Ekonomi lah yang rangsing. Ya tak? Dok tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Semua besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu.